Masuk kepada perbahasan bahasa Arab. Saya tekankan yang mana saya rasa perlu tekankan sahaja hari ini, terutamanya istilah Rasul dan juga Nabi, supaya tuan-tuan betul-betul jelas pada hari ini, ya. Okey, sekarang tuan, fokus pada saya tuan. Masih batuk tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak, walaupun dah ada nasihat, ya. Dah ada nasihat supaya jaga diri dan sebagainya, ya. Okey, baik sekarang tuan. Kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab, ya. Tuan-tuan fokus dekat saya tuan. Sekarang tuan, perkara yang pertama yang saya wajib buat dahulu ialah ulangan. Boleh? Saya akan ulang tajuk yang kita dah bincang pada minggu lepas. Boleh? Sebab kalau tak ulang, takut-takut nanti lupa ataupun tak ingat, tak faham. Boleh? Saya ulang balik, tengok balik, kemudian kita buat sedikit latihan kecil tuan-tuan, nak praktik apa yang kita dah belajar tuan-tuan. Boleh? Okey, sekarang tengok saya tuan-tuan. Hari ini tuan, ulangan yang pertama yang saya nak sentuh ialah berkenaan dengan haraf jazam tuan. Ya. Tengok tuan. Haraf apa tuan? Haraf jazam, ya. Haraf jazam. Baik. Apa dia haraf jazam ni tuan? Tengok betul-betul, ya. Apa dia haraf jazam ni tuan? Haraf jazam ialah haraf baris mati, ya. Haraf baris apa tuan? Haraf baris mati tuan-tuan, ya. Baik. Jadi setiap kali jumpa kalimah haraf, tuan-tuan wajib tahu apa fungsi haraf ni, tuan-tuan, ya. Kita dah belajar kan? Jadi haraf jazam ini haraf baris mati. Apa fungsi haraf baris mati? Jawapannya mudah saja. Membaris matikan, bukan mematikan. Bukan tugas kita mematikan. Tugas kita membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Boleh tuan? Saya ulang sekali lagi. Fungsi haraf jazam ialah membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Boleh tuan? Baik. Asalnya ialah kalimah yajlisu. Tengok tuan. Ini ulangan tuan. Yajlisu, ya. Yajlisu. Yajlisu terjemahannya dia duduk tuan. Duduk itu adalah kalimah perbuatan. Jadi kalimah duduk ini adalah kalimah fi'il. Yajlisu fi'il madi ke mudhari'? Jawapannya dia adalah fi'il mudhari'. Sebab ada telah ke tak ada? Tak ada telah. Sekarang dia adalah fi'il mudhari'. Hujungnya berbaris apa? Hujungnya berbaris depan. Yajlisu. Yajlisu. Sekarang tengok tuan. Apabila ada salah satu haraf baris mati tuan. In tuan. In. Yang ni yang kita belajar minggu lepas kan? In tuan. Terjemahannya ialah jika dia adalah haraf baris mati. Apa fungsi haraf baris mati tadi? Membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Asalnya yajlisu sebelum ada in. Sebelum ada in yajlisu tuan. Apabila ada in, maka in membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Maka waktu itu tuan-tuan wajib baca in yajlis. In yajlis. Siapa punya kerja yajlis itu hujungnya berbaris mati? Jawapannya ada in. Kalau tak ada in, kita buang balik in, kena baca yajlisu. Ada in, kena baca yajlis. Maknanya berubah ke tak berubah? Tak berubah. Sebiji sama tuan. Yajlis dia duduk, yajlisu pun dia duduk. Cuma kita bahaskan hari ini supaya tuan-tuan faham. Takut-takut nanti jumpa dalam Al-Quran. Ustaz, kenapa yajlisu yang tu terjemahannya dia duduk, yajlis yang ni pun dia duduk? Apa bezanya? Jawapannya kita boleh dapat tuan-tuan. Ada haraf sebelumnya yang merubah barisnya daripada yajlisu ataupun yajlis. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ini mukadimah dulu tuan-tuan. Jadi tajuk yang kita tekankan pada minggu lepas, satu-satunya tajuk yang baru ialah haraf baris mati tuan-tuan. Itu minggu lepas punya tuan-tuan. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ya, ingat ke tak ingat? Okey, alhamdulillah. Jadi masalah Rasul dengan Nabi semua kata jelas dan juga faham, ya. Jadi insya-Allah selepas ni kalau ada anak-anak kita tanya, tuan-tuan boleh jelaskanlah apa perbezaan Rasul dan juga Nabi. Cuma penjelasan ini kurang popular di Malaysia. Saya ulang sekali lagi, kurang popular di Malaysia. Tapi itulah maksud yang sebenar, ya. Okey, alhamdulillah semua ingat. Baik, sekarang saya mudah je, seronok kalau tuan-tuan ingat
faham, sebab kita boleh bagi sedikit latihan sebagai bukti, ya. Tuan-tuan betul-betul faham pada hari ini. Okey, sekarang tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat, fungsi harah baris mati ini membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Sekarang tuan-tuan, dengar betul. Saya dah bagi tahu pada minggu lepas, ya. Apa yang tuan-tuan perlu faham ialah kalimah fi'il mudhari' itu sendiri, tuan-tuan. Wajib faham, ya. Kalau tak, nanti akan datang ada masalah, tuan-tuan. Ya? Sekarang, tengok, tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Tengok betul-betul. Saya dah jelaskan, ya. Tuan-tuan dah faham sekarang, haraf jazam ini membaris matikan fi'il mudhari', tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan wajib faham. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu, dia ada dua pattern. Ada dua pattern. Pattern yang pertama yang ada penambahan huruf di depan sahaja. Ya. Huruf di depan sahaja. Ya. Kebiasaan yang ada penambahan huruf di depan sahaja, hujungnya berbaris depan. Kebiasaannya hujungnya berbaris depan. Biasanya pattern yang pertama ni tak menjadi masalah pada tuan-tuan. Boleh nampak dengan jelas, ya. Baik, sekarang kita ada pattern yang kedua, tuan-tuan, yang ada penambahan di depan dan di belakang. Ya. Biasanya yang belakang ni ada huruf nun. Tuan-tuan kena faham yang tu, ya. Yang pertama, hujungnya berbaris depan. Yang kedua, hujungnya ada cik nun, tuan-tuan, ya. Hujungnya ada cik nun. Okey. Berbaris depan. Jadi, sekarang tuan-tuan, dengar betul. Jadi, kalau fi'il mudhari' pattern yang pertama ni, ya. Contoh, tuan-tuan nak rujuk dekat mana? Tuan-tuan kena rujuk pada diagram kita. Ya, tuan-tuan kena rujuk pada diagram kita. Sekejap saya tunjuk diagram kita. Ataupun diagram saya dah hilang. Okey, ada tuan-tuan. Ada diagram kita, ya. Okey. Rujuk pada diagram kita. Yang ni kita dah bincang pada minggu lepas. Wajib faham, ya. Rujuk pada tabel yang warna hijau. Rujuk pada tabel yang warna hijau, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang saya dah bagi tahu pada minggu lepas, tuan-tuan. Fi'il mudhari' ada dua pattern, ya. Pattern yang pertama ialah ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Ada 5, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan perhati 5 tersebut, tuan, ana, nahnu, anta, huwa, hiya, tuan, semuanya ada penambahan di depan sahaja. Dan kalau tuan-tuan tengok pada hujungnya, dia ada baris depan. Saya dah letak tanda, tuan-tuan, garis, kemudian saya letak baris depan, tuan-tuan. Itu baris depan, tuan, bukan huruf waw, ya. Bukan huruf waw, ya. Sebagai contoh, tuan. Contohnya ialah ana, tuan. Ya, ana, ya. Saya ambil satu je, tuan. Ana untuk memudahkan, ya. Ana, kalau tuan-tuan tengok pada diagram, ada penambahan alif saja dekat depan, ya. Dan belakangnya saya letak hujungnya baris depan. Betul, tuan? Jadi orang Arab ketika mana dia nak kata aku, tuan, aku duduk, aku makan, aku tidur, tuan, dia tambah alif je dekat depan. Sekarang saya nak kata aku duduk, maka orang Arab akan kata ana ajlisu. Ana ajlisu. Sekarang ada alif dekat depan, maka hujungnya berbaris depan. Betul, tuan? Itu fi'il mudhari' pattern yang pertama. Fi'il mudhari' pattern yang pertama mudah, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang tengok yang kedua. Fi'il mudhari' pattern yang kedua ada 3, tuan-tuan. Yang ada cik nun dekat belakang tu. Apa dia, tuan-tuan? Anti, antum dan juga hum. Anti, antum dan juga hum. Tengok diagram, ya. Baik, saya ambil satu, tuan-tuan. Saya ambil hum, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pada hum, ada penambahan ya dekat depan. Dan juga ada penambahan waw nun di belakang. Bermakna ini pattern yang kedua. Ingat, tuan, ada penambahan huruf dekat depan dan juga penambahan di belakang. Ini pattern yang kedua. Jadi orang Arab ketika mana dia nak kata mereka duduk, mereka bangun, mereka belajar, dia mesti tambah ya dekat depan, waw nun di belakang, ya. Contoh, kalau ajlisu tadi aku duduk, tuan. Kalau mereka duduk, orang Arab dia akan kata yajlisuna, ya. Ada ya dekat depan, ada waw nun di belakang. Itu adalah fi'il mudhari' pattern yang kedua. Tengok, tuan. Ingat, ya. Sekarang perbincangan kita ialah haraf jazam sekarang, tuan, ya.
Cuma sekarang saya nak huraikan dulu, nak jelaskan dulu, nak tuan-tuan faham dulu bahawa fi'il mudhari' yang kita nak baris matikan ini ada dua keadaan. Kita wajib pecahkan dulu. Kalau tak, nanti tuan-tuan akan ada masalah. Boleh? Okey, sekarang tengoklah. Kalau fi'il mudhari' pattern yang pertama mudah tuan-tuan, ya. Tukar daripada baris depan kepada baris mati. Ya. Apabila ada harah baris mati dekat depan, maka cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang pertama, tukar baris depan kepada baris mati. Asalnya ajlisu, hujungnya baris depan. Apabila saya letak in dekat depan, maka waktu itu wajib kita baca in ajlis. Hujungnya baris mati. Tak boleh baca ajlisu lah. Nampak tak? Itu ketika mana ada in. Ubah baris hujung daripada asalnya baris depan, tukar kepada baris mati. Boleh? Baik, sekarang yang kedua tuan. Yang kedua, fi'il mudhari' pattern yang kedua, yang ada penambahan ya dan juga waw nun. Mudah ingat, ada cik nun dekat belakang, ya. Masalah kita cik nun tu, ya. Baik. Asalnya yajlisuna sebelum ada apa-apa. Tapi kalau saya letak in harah baris mati dekat depan tuan, maka waktu itu tuan-tuan wajib baca in yajlisu. Cara membaris matikan fi'il mudhari' pattern yang kedua, hapuskan nun. Kita tak nak cek nun saja tuan. Jadi asalnya yajlisuna, maka ada in, kena baca in yajlisu. Hapuskan nun sahaja. Jangan pandai-pandai hapuskan waw juga tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua, jawab Alhamdulillah. Saya nak bagi satu latihan kecil tuan-tuan, ya. Tajuknya mudah aja. Harah baris mati, ya. Cuma tuan-tuan wajib faham, membaris matikan fi'il mudhari' itu ada dua keadaan. Dia fi'il mudhari' pattern yang pertama ke yang kedua? Kalau yang pertama, tukar baris depan kepada baris mati. Kalau fi'il mudhari' pattern yang kedua, buang cik nun. Itu cara membaris matikan dia. Nampak tuan-tuan, ya? Okey, tulis di ruangan komen. Siapa yang faham, jawab Alhamdulillah. Okey, jawab tuan-tuan. Jawab Alhamdulillah. Saya nak bagi satu latihan. Ya. Awal lagi ni tuan-tuan, 10-5 minit awal lagi, ya. Kemudian kita masuk tajuk yang baru, ya. Okey, sila tuan-tuan. Masih belum ada respon. Okey, Alhamdulillah, semua jawab Alhamdulillah, semua ingat, ya. Okey, jadi sekarang sebagai bukti, tuan-tuan betul-betul faham apa yang kita belajar sekarang. Saya akan bagi 3 ataupun 4 contoh dekat depan. Pastikan bagi jawapan yang betul. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang saya bagi soalan tuan. Saya bagi soalan. Alhamdulillah, semua kata Alhamdulillah. Seronok saya kalau mengajar macam tu tuan. Jadi apa tujuan kita belajar sebenarnya ni, ya? Apa tujuan? Supaya akan datang kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, jangan pelik, jangan pelik. Kenapa yang tu ada cik nun, yang ni tak ada cik nun tapi makna sama? Kita nak tuan-tuan fikir yang tu, ya. Supaya akan datang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran tidak berasa pelik tuan, ya. Yang ni ada cik nun sebab yang ni kalimah asalnya, sebelumnya tak ada harah baris mati. Adapun yang ni, ya, adapun yang tu tak ada cik nun, makna yang sama sebab ada harah baris mati. Itu tujuan kita belajar sebenarnya tuan-tuan, ya. Okey, sekarang saya bagi 3 latihan tuan-tuan, 4 latihan. Yang pertama saya letak kalimah yaqra. Yaqra'u, ya, yaqra'u. Itu kalimah asalnya. Apabila ada in dekat depan tuan, in dekat depan, maka kena baca macam mana? Itu yang pertama, ya. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, tajlisuna. Tajlisuna. Apabila ada in, apa bacaannya? Ya. Tulis rumi pun tak apa tuan-tuan, asalkan saya faham tuan, ya. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, ya. Kita bagi 3 lah tuan. Saya bagi bonus yang terakhir, ya.
Yang ketiga ialah kalimah tajlisina. Tajlisina. Apabila ada in dekat depan, maka apa jawapannya? Tajlisina, ya. Tajlisina. Baik, sila tuan. Bagi jawapan dekat saya tuan. Pastikan sahaja. Ya. Pastikan sahaja dia fi'il mudhari' yang mana satu? Fi'il mudhari' yang pertama ke yang kedua? Kalau yang pertama mudah, tukar daripada baris depan kepada baris mati, ya. Kalau yang ada Cik Nur, buang Cik Nur tu. Ya, itu je kerja tuan-tuan, ya. Okey. Apa yang saya boleh buat kesimpulan sekarang ialah tuan-tuan faham. Boleh? Itu je kesimpulan saya. Kesimpulannya sekarang tuan-tuan dah faham, ya. Sebab saya nak ajar tuan-tuan, nak bagi tahu mudah saja. Apa yang kita kena faham ialah fi'il mudhari' tu pattern pertama ke kedua. Pattern yang pertama ubah daripada baris depan kepada baris apa tuan? Baris mati. Maka kena baca in yaqra. Yaqra. Asalnya baris depan tuan. Maka kena baca yaqra. Kenapa baca macam tu? Sebab dia pattern yang pertama ubah baris kepada baris mati, ya. Baik. Adapun yang kedua, yang ketiga tuan, dia adalah pattern yang kedua. Maka apa kerja tuan-tuan? Hapuskan nun. Nun saja. Jangan hapuskan waw, jangan hapuskan ya. Jadi yang kedua kena baca tajlisu. Siapa yang tulis tajlisu, maka jawapannya betul lah. Kalau siapa yang tulis tajlis tanpa you dekat depan, maka dia salah. Maka saya faham waktu itu dia hapuskan waw juga. Boleh tuan? Samalah dengan yang ketiga tuan. Dia pattern yang kedua juga, maka kita kena hapuskan siapa? Hapuskan nun saja. Tajlisi. Masih ada dua harakat dekat situ. Tajlisu dan juga tajlisi. Yang perlu dihapuskan hanyalah huruf nun. Okey, selesai. Selesai tuan. Itu satu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kemudian baru kita rehat tuan, ya. Okey, dengar betul. Apabila tuan-tuan dah tamat ataupun dah faham betul-betul tajuk harah baris mati, maka ada perkara yang lain yang tuan-tuan wajib faham tuan-tuan. Automatik tuan-tuan wajib faham. Apa dia tuan? Tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Sebab saya nak bagi satu latihan sekali lagi ni. Ya. Okey. Sekarang tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah belajar harah baris mati, bermakna automatik tuan-tuan dah boleh letak baris untuk fi'il mudhari' tuan. Ya, fi'il mudhari'. Macam mana saya nak tahu fi'il mudhari'? Yang tu kemudian. InsyaAllah lagi 3 minggu tak silap saya pertemuan kita, insyaAllah saya akan ajar pada tuan-tuan macam mana nak kenal kalimah tu fi'il madi ke, mudhari' ke, amar ke, tanpa ada terjemahan. Tak percaya, tunggu tuan-tuan. Boleh? Okey, cuma sekarang tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah selesai belajar harah baris mati, maka waktu ini tuan-tuan sudah sepatutnya tahu macam mana nak letakkan baris untuk fi'il mudhari'. Okey, sekarang tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Yang ni saya dah bagi lebih kurang minggu lepas. Cuma kita belajar hujung kelas, ya. Ada yang dapat, mungkin ada yang tak dapat. Boleh? Okey, sekarang dengar betul-betul. Sekarang tuan, fi'il mudhari' ini ada 3 baris je tuan. Tuan-tuan boleh baca baris depan, yajlisu. Tuan-tuan boleh baca baris atas, yajlisa. Dan tuan-tuan boleh baca yajlis, baris mati, ya. Jadi macam mana nak letak baris depan, baris atas, baris mati ni? Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Yang pertama, yang baru kita belajar tadi, sekiranya ada in. In ini haraf apa tadi? In ini haraf jazam. Ya. Ketika mana sebelum fi'il mudhari' ada in, ada haraf jazam, maka tuan-tuan wajib baca dengan kalimah yajlis. Hujungnya wajib baca baris mati. Boleh tuan? Jadi itu yang pertama. Baik, sekarang yang kedua tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar dengan saya juga pada sebelum ini an. An itu ialah haraf nasab tuan. Ketika mana ada haraf nasab, maka waktu itu wajib tuan-tuan kena baca yajlisa. Yajlisa. Wajib baca dengan baris apa? Baris atas. Sebab nasab punya pasal. Boleh tuan? Okey, sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Tengok dulu. Yang ketiga, ketika mana tak ada nasab, tak ada jazam,
waktu itu automatik tuan-tuan wajib kena baca baris depan. Yajlisu. Yajlisu. Jadi sebab tuan-tuan, selepas ini tuan, saya akan bagi satu latihan tuan-tuan, yang mana apabila tuan-tuan jumpa fi'il mudhari' tu langsung tak ada baris. Saya tak letak baris langsung tuan-tuan, tapi tuan-tuan tahu dia fi'il mudhari' melalui makna dahulu. Contoh saya kata dia pukul, tak ada telah, betul tuan-tuan? Okey, saya contoh, saya letak kalimah yadrib tuan-tuan. Okey, yadrib tuan-tuan, ya. Tak ada baris tuan-tuan, ya. Yadrib. Terjemahannya ialah dia pukul. Saya nak tuan-tuan letak baris kalimah yadrib ni. Tuan-tuan nak baca yadribu ke yadriba ke yadrib? Pakai kaedah kita. Sekarang yadrib tuan-tuan. Yadrib ada ta'in? Tak ada. Ada ta'an? Tak ada. Maka waktu itu kita kena baca macam mana? Kena baca yadribu. Nampak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan boleh faham selepas ini apabila tuan-tuan jumpa ayat Al-Quran, setiap kali jumpa fi'il mudhari', cuba tengok. Fi'il mudhari' tu hujungnya baris apa? Kalau baris depan, confirm sebab tak ada an, tak ada in tuan-tuan. Kalau dia berbaris atas, mesti ada sebab harah nasab. Kalau dia berbaris mati, confirm ada harah jazam tuan. Sebab fi'il mudhari' ada 3 baris sahaja. Tulis di ruangan komen. Siapa yang faham, jawab subhanallah. Mudah je kerja saya tuan. Okey, tulis di ruangan komen. Siapa yang faham, jawab subhanallah. Jadi sekarang tajuk utama kita tadi ialah harah baris mati. Jadi itu tajuk yang terakhir. Apabila tuan-tuan dah selesai bahaskan tajuk ini, maka automatik sepatutnya tuan-tuan wajib faham sekarang fi'il mudhari' ada 3 baris. Ya. Jadi fi'il mudhari' tuan-tuan hanya boleh baca 3 baris saja. Sama ada yajlisu ataupun yajlisa ataupun yajlis. Jangan baca yajlisi. Ya. Sebab fi'il tak boleh baca bagi bawah. Cuma waktu mana nak baca bagi depan, bagi atas, bagi mati, saya dah tunjuk pada tuan-tuan sekarang yang berada dekat depan. Okey. Alhamdulillah, semua kata subhanallah. Kalau subhanallah, latihan yang terakhir sebelum kita rehat. Ya, mudah saja kerja saya. Okey. Mudah saja kerja saya. Okey. Baik. Alhamdulillah, semua kata subhanallah, ya. Okey, sekarang saya letak kalimah yaktub. Yaktub. Nombor 1 tuan-tuan. Letak baris tuan-tuan, ya. Letak baris tuan-tuan. Yaktub maksudnya dia tulis tuan-tuan. Okey. Yang kedua, saya nak letak kalimah in. In tuan-tuan. In yanzur. Ya. Yanzur ni maksudnya dia melihat. Ya. Baik. Yang ketiga, saya nak letak an tuan-tuan. An yaqra. An yaqra. Yaqra ni maksudnya dia baca. Dia baca. Okey, letak tuan-tuan. Satu soalan bonus, ya. Bonus tuan. Yang keempat tuan. Keempat. Yang keempat, saya nak letak kalimah lan. Ini bonus tuan. Saya nak tengok tuan. Lan yashkur. Yashkur ni maksudnya bersyukur. Bersyukur. Dia bersyukur. Okey, letak tuan. Yang penting sekarang letak. Ni kaf, ya, kaf. Tak nampak ni. Okey. Jadi nombor 1, tuan-tuan nak baca yaktubu ke, yaktuba ke, yaktub ke, yaktubi. Ya. Begitulah yang kedua, in yanzuru ke, yanzura ke, yanzur ke, yanzuri. Samalah yang ketiga, an yaqra'u ke, an yaqra'a ke, an yaqra'i. Yang keempat tuan, lan, huruf lam tu tuan, ya. Lam yang berbaris atas. Lan yashkura ke, lan yashkuru ke, lan yashkuri ke, lan yashkur. Letak tuan. Okey. Ahlan wa sahlan Tuan Ahmad Lutfi. Ya, ahlan wa sahlan. Okey, sekarang letak jawapan tuan. Betul yang ni baru rehat. Sesi yang kedua nanti baru kita masuk tajuk yang baru, ya.
Jadi hari ini kita bincang masalah baris dulu ya. Jadi tuan-tuan dah tahu sebab tuan. Kenapa mesti baca yaktubu, kenapa mesti baca yaktuba, kenapa mesti baca yaktub. Sebab saya dah tunjuk pada tuan-tuan tadi. Bermakna selepas ini pun kalau saya bagi latihan untuk membariskan artikel bahasa Arab tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan wajib tahu tulis sebenarnya. Tapi tuan-tuan, tidak cukup hari ini. Perlu pada latihan 1 minggu ataupun 2 minggu. Supaya nak suruh nampak dulu ni, ya. Sebab masalah utama dalam bahasa Arab ialah masalah praktik. Ya. Teori semua boleh bagi tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergilah mana-mana kelas, dia akan bagi teori yang sama tuan-tuan ya. Fi'il mudhari' macam ni, fi'il madi macam ni, fa'il baris depan, subjek baris depan, predikat baris depan. Yang tu sama sebiji apa yang kita belajar. Tapi waktu nak letak baris tu, dah jumpa ayat ayat yang panjang, aduh, kat mana nak letak bagi depan ustaz? Ya. Sebab kita ada pengalaman tuan-tuan ya, yang dah belajar dekat Masjid Negara 3 tahun tuan-tuan ya. Kemudian dia pergi pula dekat masuk seminar setahun lebih tuan-tuan, pergi sambung dekat UIA, dah dapat CJ diploma lagi tuan-tuan ya. Masuk ke kelas saya bagi satu latihan, dia pun senyap tuan-tuan, tak tahu nak letak baris apa tuan-tuan ya. Kita ada pengalaman tuan-tuan ya. Okey, Kak Siti Mazmin ada jawab pertama ya. Jadi Kak Siti Mazmin nombor 1 betul, nombor 2 betul, yang ketiga betul, yang keempat betul. Terbaik Kak Siti Mazmin. Ahsanti. Saya sedang menunggu yang lain. Saya ya. Nombor 1, 2, 3 tak ada masalah bagi saya. Masalah tuan-tuan pada kalimah lan. Saya nak tengok lan tu tuan-tuan. Lan tu harah apa ya? Okey, Kak Rahimah. 1, 2, 3, 4. Terbaik Kak Rahimah. Kak Maznah. Ya, Kak Maznah. Kak Maznah. 1, 2, 3, 4. Salah Kak Maznah. Nombor 4 salah ya. Okey, Tuan Asnur. Kenapa nombor 4 tak ada Tuan Asnur? Ya, nombor 1 betul. Nombor 2 salah. Nombor 3 betul. Nombor 4 tak ada. Jadi Tuan Asnur 2 salah. Okey, dah ada. Okey, nombor 4 pun salah. Lan tu harah apa tuan-tuan? Lan. Lan harah apa? Lan harah nasab ke harah jazam? Saya dah bagi kan? Cuba tengok. Tengok tajuk harah nasab dengan haraf jazam. Saya dah bagi tuan-tuan. Cuba tengok nota kita. Saya dah bagi dekat nota sebenarnya ya. Okey, Tuan Muhammad Yasin. 1, 2, 3, 4. Terbaik Tuan Muhammad Yasin. Ya, Kak Zainab, alhamdulillah semua betul. Kak Hamisah. 1, 2, 3, 4. Terbaik Kak Hamisah. Kak Rohana. Kak Rohana, nombor 1 salah. Nombor 2 salah. Nombor 3 salah. Nombor 4 betul. Kenapa nombor 4 je betul? Ya. Okey, Kak Rohana. Okey, seterusnya Kak Normah. Kak Normah. Nombor 1 betul, nombor 2 salah. Nombor 3 betul. Ya, nombor 3 betul. Nombor 4 salah. Tak apa ya. Ini kali pertama, biasalah. Okey, Kak Nisa. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Baik. Kak Rohana, betul. Kak Rohana, tengok betul-betul. Tak ada in, tak ada an. Kena baca baris depan, ya. Tuan Muhammad Zaki. Tuan Muhammad Zaki. 1, 2, 3 salah. 4 betul. Ya. Tuan Muhammad Zaki nombor 3 je salah, ya. Okey. Kak Anizah. 1, 2, 3, 4. Terbaik ya. Tuan Ahmad Lutfi. Nombor 1 salah. Nombor 2 salah juga. Nombor 3 betul. Nombor 4 salah. Tak apa Tuan Ahmad Lutfi. Nanti saya cuba highlightkan sekali lagi ya. Tak apa. Salah tak apa. Salah boleh perbaiki. Ya. Okey, Tuan Zulkifli. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey, Kak Rusnani.
1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Kak Noridah. Kak Noridah, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 salah. Okey, Kak Jamiah, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey dah? Dah. Baguslah ni. Yang penting berani jawab soalan saya. Itu yang paling penting. Okey, sekarang apa masalah kita sekarang? Masalah kita sekarang ialah tidak pastikan sebelumnya ada apa. Boleh tuan? Dan alhamdulillah boleh dikatakan ramai yang betul. Ramai yang betul ya. Okey, fokus dekat saya. Fokus dekat saya. Kan saya dah bagi tahu tadi kan? Okey, tengok ya. Okey, Kak Sarah Musa 1 betul, 2 betul, 3 betul, nombor 4 salah ya. Okey, sekarang yang banyak salahnya ialah nombor 4. Nombor 4 ni ramai salah ya. Okey, pergi dulu yang pertama. Yang pertama, kalimah yaktub tak ada an, tak ada in, tak ada apa-apa kan. Kalau tak ada apa-apa, saya dah bagi tahu, letak automatik baris depan. Kita mesti baca yaktubu. Sebelumnya baris apa saya tak kisah. Asalkan ba yang berada di hujung tu wajib ada baris. Bu ke, ba ke, ep ke, macam mana? Boleh? Maka tak ada in, tak ada an, maka wajib baca baris depan. Boleh? Baik. Yang kedua ada apa tuan? Ada in. Maka kalau ada in, mesti ingat baris mati tuan. In yang zur. In yang zur. Sebab in itu adalah haraf jazam. Haraf baris mati. Ya? Baik. An pula tuan. Ada an tuan. Maka ingat baris atas. Maka kena baca an yak oro'ah. An yak oro'ah. Okey. Yang terakhir ni tuan. Yang ni masalah kita tuan. Lan ini haraf apa? Jawapannya dia adalah haraf nasab. Dia adik-beradik kepada an. Adik-beradik kepada an. Saya dah bagi nota haraf nasab kan? Tuan-tuan boleh tengok. Kita ada 4 tuan-tuan. An, lan, kai, izan. An, lan, kai, izan. Keempat-empat ini adalah haraf nasab. Fungsinya sama. Membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Maka tuan-tuan kena baca lan yashkuru ke, kura ke, kur. Jawapannya kena baca lan yashkura. Tuan-tuan ada 3 pilihan saja. Baris depan, baris atas, ataupun baris mati. Itu saja. Kita rehat sebentar tuan-tuan. Ya? Baik. Rujuk nota pada ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-3 tak silap saya. Ya, ayat yang ke-3 tak silap saya ya. Kak Rozana boleh lihat balik siapa yang boleh bantu sahabat kita ya. Haraf nasab nota nombor berapa? Dia ada 4 semua. Saya dah bagi anlan kai izan. Tengok. Adalah nota saya ya. Saya dah bagi. Kita kena buat latihan. Saya kena buat macam ni ya. Memang ini kaedah saya. Kita belajar bukan sekadar teori ya. Sebab kalau belajar sekadar teori nanti dia akan nampak macam faham. Sebenarnya masih lagi belum pasti ya. Belum pasti apa yang kita belajar tu faham ya. Okey. Tu nota nombor berapa haraf nasab ya. Adapun haraf jazam minggu lepas ya. Minggu lepas haraf jazam pun ada 4 saya bagi. Kita ada in, kita ada lam, lamma dan juga la ya. Ini 4 haraf jazam. Fungsinya membaris matikan ya. Baik. Jadi alhamdulillah untuk sesi yang pertama tadi ada 3 perkara yang tuan-tuan dapat. Yang pertama perbezaan sebenar maksud Rasul dan juga Nabi. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ialah kita dah belajar haraf jazam, ulangan. Yang penting mesti ingat mana fi'il mudhari' pattern yang pertama dan juga mana fi'il mudhari' pattern yang kedua ya. Baik. Yang ketiga yang baru saja kita belajar tuan-tuan, automatik tuan-tuan wajib faham tuan-tuan, ialah baris fi'il mudhari'. Selepas ni tuan-tuan hanya akan ada 3 baris saja untuk fi'il mudhari', sama ada baca baris depan yajlisu ataupun baca baris atas yajlisa ataupun hujungnya baris mati yajlis. Jangan sekali-kali baca yajlisi. Tidak dibenarkan sama sekali kalimah fi'il dibaca dengan baris bawah. Boleh tuan? Sebab baris bawah ini adalah kalimah isim, bukan fi'il. Boleh tuan? Okey, dah selesai.